Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu yang sedang menonton video ini. Cikgu harap semua orang berada dalam keadaan yang sihat, gembira dan berada di rumah masing-masing lah dalam keadaan pandemik COVID ni kan. Okey, baik. Jadi dalam video ini cikgu ingin berkongsikan tentang cara-cara untuk membuat karangan bahagian A dan bahagian B. Tapi hari ini cikgu nak tekankan lebih kepada bahagian B. Untuk kertas 1 Bahasa Melayu SPM 2021 yang mengikut format KSSM. Okey, dia dah berbeza dengan format KBSM sebelum ni. Jadi cikgu harap dalam video ini kamu tekun mendengar penjelasan cikgu dan memahami cara untuk membuat karangan bahagian B. Okey, untuk karangan bahagian B, dia akan berikan kamu 5 soalan. Kamu cuma perlu pilih salah satu daripada 5 soalan dan bina karangan berdasarkan soalan tersebut lah. Okey, kalau sebelum ni markah untuk bahagian B adalah 100 markah. Kali ini untuk bahagian B 70 markah sahaja. Tapi 70 tu pun masih sangat banyak. Okey, dan kalau sebelum ni jumlah patah perkataan tu semakin banyak kamu tulis, banyaklah isi yang akan kamu dapat dan banyaklah markah yang akan kamu perolehi. Tetapi untuk Bahasa Melayu KSSM, dia dah tetapkan bilangan patah perkataan cumalah 350 patah sehingga 500 patah perkataan sahaja. Jadi kamu kena berhati-hati dalam menulis supaya tak lebih daripada 500 patah. Okey, jadi dalam video ni cikgu akan kongsikan cadangan cikgu kepada kamu tentang macam mana cara kamu nak menyusun perenggan-perenggan pendahuluan, isi, penutup supaya kamu dapat capai jumlah perkataan sekurang-kurangnya 500 patah perkataan. Bukan sekurang-kurangnya, orang kata sebanyak-banyaknya adalah 500 patah perkataan lah. Okey, baik. Cikgu masih nak kamu mengekalkan 4 perenggan isi, 1 perenggan pendahuluan, 1 lagi penutup. Jadi ada 6 perenggan lah. Jadi untuk setiap perenggan isi, 1 isi mesti 100 patah perkataan. Okey, jadi ada 4 isi dan 400 patah perkataan. Justeru untuk pendahuluan dan juga kesimpulan, cikgu pecahkan 2, pendahuluan 50 patah, penutup 50 patah perkataan. Jadi totalnya dapatlah 500 patah perkataan. Baik, sekarang cikgu akan kongsikan macam mana cara nak menghasilkan perenggan isi yang matang dan baik. Okey, kamu kena ingat format 5 ayat. 5 ayat yang mesti ada dalam setiap perenggan isi kamu. Yang pertama, wajib ada ayat topik. Okey, yang kedua, ayat huraian. Ayat huraian ni ayat huraian kepada topik tadi. Okey, yang ketiga, ayat contoh. Ayat contoh ni adalah ayat contoh kepada huraian. Yang keempat, ayat kesan. Ayat kesan adalah ayat kesan kepada contoh. Dan ayat kelima adalah ayat penegasan. Ayat penegasan ni dia lebih kurang macam kesimpulan kecil bagi setiap perenggan isi. Maksudnya kamu simpulkan semula atau tegaskan semula isi atau topik kamu. Baik, sekarang cikgu akan berikan satu contoh arahan soalan. Katalah arahan soalan adalah cara-cara memupuk amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak. Okey, katalah isi kamu yang pertama adalah ibu bapa meluangkan masa membaca buku bersama anak-anak masing-masing. Okey, ataupun membaca buku bersama anak-anak. Katalah itu adalah isi kamu. Ayat topiknya adalah, okey, antara cara dalam memupuk amalan membaca dalam diri kanak-kanak ialah ibu bapa meluangkan masa membaca buku dengan anak masing-masing. Itu ayat topik. Okey, ayat huraiannya boleh berbunyi, ibu bapa boleh meluangkan masa membaca buku bersama anak-anak demi mewujudkan rasa seronok dalam diri anak-anak. Itu huraian kepada topik.
Okey, kalau ayat contoh pula, kamu boleh mulakan contohnya pada setiap malam sebelum waktu tidur. Ibu dan bapa bolehlah meluangkan beberapa minit untuk membaca buku cerita bersama anak-anak. Selain itu, pada cuti hujung minggu juga, ibu bapa boleh mengisi masa terluang dengan aktiviti membaca bersama anak-anak. Senang kan? Maksudnya dalam ayat contoh ni, kamu bagi contoh kepada ayat huraian tadi. Apa-apa sahaja contoh yang bersesuaian ataupun contoh yang logik, kamu boleh masukkan dalam ayat contoh. Okey, untuk ayat kesan paling senang. Kesan daripada tindakan ibu bapa meluangkan masa bersama anak-anak adalah dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Maksudnya dalam ayat kesan, kamu bagi kesan kepada contoh. Baik, untuk ayat penegasan, macam cikgu cakap tadi, dia adalah kesimpulan kecil bagi setiap isi. Okey, kalau isi tadi tu, ayat penegasannya berbunyi begini. Justeru, jelaslah bahawa tindakan ibu bapa meluangkan masa membaca buku bersama-sama dengan anak-anak adalah salah satu cara dalam memupuk amalan membaca dalam kalangan kanak-kanak. Faham tak? Maksudnya kau ulas semula, maksudnya orang kata kau simpulkan secara kecil untuk isi itu, kaitkan semula dengan arahan soalan. Okey, dan dah habislah 5 ayat ataupun 5 formula penting yang perlu ada dalam pemerenganan isi. Jadi jika semasa kau menulis tu kau teringat ataupun ada peribahasa atau simpulan bahasa yang bersesuaian, kau boleh masukkan dekat mana-mana bahagian, tak ada masalah. Okey, jadi dah habis dah penerangan cikgu tentang macam mana cara untuk kau menulis setiap isi dalam karangan bahagian B, dan pastikan setiap perenggan isi tu tadi tak lebih daripada 100 patah perkataan. Cikgu, kalau perkataan saya kurang macam mana cikgu? Tambahkan dengan peribahasa ataupun tambahkan dengan simpulan bahasa atau panjangkan ayat. Yang tadi yang cikgu bagi tu adalah contoh secara spontan lah. Okey, untuk macam mana nak mengembangkan isi menggunakan 5 formula ayat tadi. Cikgu ulang balik dalam isi mesti ada ayat topik, ada ayat huraian, ada ayat contoh, ada ayat kesan dan ada ayat penegasan. Okey, InsyaAllah kalau kau ada 5 ayat ni dalam setiap isi, InsyaAllah isi kau tu masih betul, masih boleh diterima lah, selama mana kau tak mengarut yang bukan-bukan. Okey. Baik, yang terakhir sekali, cikgu tinggalkan awak dengan satu tugasan. Sila lengkapkan satu karangan bertajuk Cara-cara Menjadi Pelajar Cemerlang. Jangan lebih 500 perkataan. Terima kasih.